Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita dapat menyambung kuliah kita pelajaran hadis Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai di juzuk yang kedua. Alhamdulillah, walaupun hujan, kita dapat ada ke masjid, hujan lebat, tapi kalau terani punya jemaah ada kira kira hebat. Alhamdulillah. Saya jadi ingat apa ada orang tadi hujan. Kita sambung hadis kita yang ke-65 kan. Saya tanda selalu tak tanda, kali ini tanda buh pen dia ni. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakzibuhu wa la yakhzuluhu. Kullul muslimi 'alal muslim haramun irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslim. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Makna dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam adalah saudara kepada orang Islam yang lain. Al-muslimu akhul muslim. Yang kata orang Islam tu dia adik-beradik dengan orang Islam yang lain, walaupun sepusat sepusin, mak lain-lain, pak asin-asin. Tapi pada agama Nabi kata kamu adalah bersaudara. Ada hubungan, ada pertalian, persaudaraan Islam. Akhu makna saudara. Jadi siapa pun kita jumpa tak mana pun tahu kata dia Islam, maka dia saudara kita. Kita kena menganggap dia saudara, saudara fillah, saudara pada agama Allah Subhanahu wa taala. Ni kena jaga sungguh. Tuan-tuan. Hak ni yang menyebabkan ramai orang di akhirat isu dia berdiri lama di padang mahsyar. Pasal dia tak jaga sifat akhul muslim, persaudaraan dalam Islam. Setiap kesalahan dibicarakan. Jenuh tunggu kalau ramai orang yang kita tak jaga, kita khianati, kita zalimi, nak selesai, bukan dia senang. Lagi lama kita berdiri di situ, lagi azab.
Kita dah cerita bagaimana keadaan mahsyar panas dan sebagainya. Lalu Nabi SAW menyatakan la yakhunuhu, tidak boleh mengkhianatinya. Yang kata saudara tu Rasulullah habaq, satu, tak boleh mengkhianati saudara Islam dengan kita, buat khianat. Khianat tahulah kan, buat khianat kepada orang Islam yang lain. Wala yakzibuhu, dan janganlah kamu mendusta. Tak boleh buat dusta, mohong. Mohong sama-sama Islam salah, ditegah oleh agama kita. Ini Nabi kita, satu, jangan buat khianat sama-sama Islam. Yang kedua, jangan pemohong, buat betul-betul, cakap betul-betul. Wala yakhzuluhu, dan jangan membiarkan dia dihina. Dihina, orang hina saudara kita yang Islam, kita tak boleh duduk, kita tak boleh duduk, kita akan bangkit bela dia. Tak kira lah orang Langkawi ke, orang Kedah, orang mana ke, orang Perlis ke, orang Singapura ke, orang luar negara ke, dia Islam, mereka dihina, kita kena bela, tak boleh biar. Itu persaudaraan Islam. Jadi Nabi sambung lagi, Rasulullah kata, kullul muslimi 'alal muslim adalah menjadi kewajipan antara sesama Islam. Buat apa? Menjaga kehormatan. Menjadi kewajipan antara sesama Islam menjaga kehormatan. Kehormatan orang Islam tolong jaga. Harta dan darahnya, hartanya, wa damuhu, dan darahnya, mana keselamatan dia lah. Tak boleh ditumpahkan darahnya ikut dan kita. Begitu juga wa maluhu, hartanya, tak boleh dirampas ikut suka, kehormatan diri dia dan darahnya. Kullul muslimin, atas tiap-tiap orang Islam, alal muslim, dan atas orang Islam yang lain, haramun, haram. Haram, dia kena jaga benda ni. Apa dia? Irduhu, kehormatan diri dia, tak boleh kita cabul kehormatan diri dia. Wa maluhu, dan hartanya tak boleh kita ambil ikut suka. Wa damuhu, dan darahnya tidak boleh ditumpahkan sesuka hati kita. Ada perhitungan lain sebab kita adalah sesama Islam. Lalu Nabi kata, at-taqwa hahuna. Rasulullah kata apa pula? Sambil Nabi tunjuk di dada dia, takwa adalah di sini. Nabi sambil tunjuk, at-taqwa hahuna, takwa ni duduk di sini, duduk di hati kan. Jadi setelah Nabi habaq orang Islam ni macam mana sifat dia sama-sama Islam, tak boleh mohong, tak boleh khianat, kena bela dia jika dia dihina. Kemudian haram ke atas kita untuk mencabul kehormatan dia, mengambil, menyebabkan kehormatan dia hilang, harta dia, darah dia. Lepas tu Nabi kata, at-taqwa hahuna, taqwa ni di sini. Nah, apa kalau orang tu di sini dia ada takwa dia kepada Allah, hak tu dia jaga. Dia takkan buat lebih kurang kepada saudara Islam dia. Yang boleh duk berhasad dengki, boleh menyakiti, boleh dendam, boleh semua benda khianat tadi ni, sebab hak sini tak ada. Takwa tu tak ada.
Kalau ada takwa tu, maka selesai masalah. Kita pun kalau kita boleh ukurlah diri kita, kalau dulu tak seronok dengan orang kan, orang lebih daripada kita tak seronok kan, orang senang daripada kita tak seronok tengok. Ni dia ada masalah di sini, di dada, iaitu sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata lagi, sesudah cukup seseorang itu dianggap jahat sekiranya ia menghina saudaranya sesama Islam. Bihasabi imri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah dianggap seorang tu jahat dengan dia boleh menghina saudaranya yang Islam. Jahat. Orang tu Nabi kata jahat. Duk 3-4 orang dia boleh duk cakap, duk mengupat, mengata, hina kat sesuatu orang tu jahat. Nabi kata, cukuplah. Boleh dianggaplah dia tu sebagai orang yang tak baik, orang yang jahat. Sebab dia melanggar batas agama. Agama Islam suruh menghormati orang sesama Islam. Maka dia boleh menghina orang. Hina, sanggup menghina Islam. Tak kira lah hina dalam bersembang, hina dalam umum ramai, keluar perkataan-perkataan kesat kat orang seolah menghina nama Islam. Sudah cukup Nabi kata orang tu minasyarri, daripada jahat. Orang tu adalah orang jahat. Jadi ini hadis menunjukkan kepentingan kita menjaga kehormatan sesama kaum muslimin. Sebagaimana tajuk yang kita baca, kat silaturrahim ni cukup penting. Ni kita nak masuk bulan Ramadan. Lagi hampir setengah bulan lebih sikit. Hari ni dah berapa? 12 dia esok 13, lusa 14 hari Ahad, masuk Maghrib 15 Ramadan, nisfu Sya'ban. Hari Ahad ni malam tu nisfu Sya'ban. Nisfu makna setengah. Arab panggil nisfu, setengah. Kita panggil setengah. Ahmad nisfu, Ahmad setengah. Arwah beda dia. Nisfu setengah Sya'ban. Bila setengah maknanya setengah bulan lagi, 15 hari lagi kita nak masuk Ramadan. Kadang-kadang kita ni terpa masuk bila betul, tuan-tuan. Sebenarnya dia kena ada persediaan untuk menempuh Ramadan. Antaranya ialah buang dalam diri kita sifat-sifat yang nak menyebabkan kita tak dapat kebaikan Ramadan yang Allah Ta'ala nak bagi. Rahmat dia, keampunan dia, kebebasan dari neraka. Dalam satu riwayat hubungan kita baca ni, Rasulullah menyatakan ada 4 golongan manusia yang akan jauh daripada rahmat Allah di bulan Ramadan. Kita tahu dalam khutbah Nabi di akhir Sya'ban, peringat para sahabat, peringat kita. Antara ucapan Nabi dalam khutbah dia tu, dalam ucapan dia, Nabi kata apa? Ramadan huwa awwaluhu rahmah. Ramadan, masuk saja Ramadan kita ditawarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat makna kasih Allah. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya terdapat keampunan Allah. Allah nak bagi keampunan pada kita. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan di hujung, di akhir nak habis Ramadan, Allah bebaskan kita daripada neraka Allah. Ni hebatnya Ramadan. Kita dapat 3 benda ni, tuan-tuan, selamat, berjayalah kita hidup pada dunia.
Satu, kita orang yang layak dapat rahmat Allah, kasih Allah. Yang kedua, dosa kita diampun. Yang ketiga, bebas daripada neraka. Apa lagi nak? Tiga ni berjaya lah kita. Dan tiga benda ni terkumpul dalam Ramadan. Di situ Nabi doa, wa ballighna Ramadan, ya Allah, bagilah kami jumpa dengan Ramadan. Sebab apa yang ada dalam Ramadan itu terlalu penting untuk kita dapat sebagai seorang hamba yang akan balik kepada Allah, yang nak pi kubur, yang nak pi akhirat. Duk kubur lagi, Nabi kata apa? Bila masuk dalam tu, yang menjadi teman kita ialah ibadat kita, sembahyang kita. Yang menerangi kubur kita adalah puasa kita. Gelap kita nampak kan, tapi bila jadi terang dalam dia, puasa menerangi kubur kita. Tu tak pi akhirat lagi. Pi akhirat kita bawa tiga benda ni, bangkit di padang mahsyar Allah, kita orang yang Allah nak bagi rahmat dia. Yang kedua, kita orang yang Allah Ta'ala ampunkan dosa. Semua dosa yang kita buat dulu Allah ampunkan. Sampai di akhirat, kita orang yang Allah selamatkan daripada neraka. Selamat daripada neraka nak pergi mana? Syurga. Di akhirat dia ada dua je. Syurga, neraka. Dia tak ada tempat ketiga. Jangan siapa duduk layak buruk. Tanya, hang ni mengaji dak masjid tak pi apa semua ni, hang nak duduk syurga ke neraka? Aku dua-dua tak mau. Hang tu nak duduk tahu lah, nak duduk atas pagar antara syurga dengan neraka. Duduk atas tu, kita pun layak buruk balik dengan dia. Hang duduklah atas pagar tu, malaikat main sepak pagar tu, jatuhlah neraka. Tidak, dia ada hanya syurga dan neraka, dua tempat. Allah nak bagi syurga. Nabi kata apa lagi? Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Cerita bila Ramadan dekat dah, lepas ni bahaya pula orang nak jumpa. Apabila datang Ramadan, mai saja Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah buka pintu syurga. Pintu syurga buka, maknanya apa yang kita buat dalam bulan Ramadan, kita dapat antaranya tiga benda tadi kan. Allah nak masukkan kita dalam syurga. Lepas tu, dan ditutup pintu neraka. Ditutup pintu neraka. Kita ni hati mai bulan Ramadan ni duk teringin nak puasa, nak buat kebajikan kan. Amalan-amalan nak beli masuk neraka tu, kita nak buat masriah bulan. Tu maknanya Allah tutup pintu neraka. Dan yang ketiga, Allah rantai iblis dan syaitan. Sebab tu mulianya bulan ni. Iblis tak ada duk merayau, duk hasut kita, duk kecoh kita, tak ada. Pasal tu tengok mana tempat surau masjid, insya-Allah ramai. Bukan bulan Ramadan pasal apa tak ramai? Pasal iblis dia kacau. Mai Ramadan dia mai, kenyang lagu mana pun dia mai. Tambah tahun ni boleh tarawih jemaah pula di masjid Allah, seronoknya. Lepas kena jadi imam di rumah. Tidak ke, duk ketak lah ni, 15 hari lagi, 5, 6, 17 hari lagi. Duk pegang apa nama Quran tu, duk apa ayat lazim, tu pun silap. Tu pun silap. Silap. Dia tanya seorang makcik, dia duk cerita, seronok ustaz, tahun lepas lah. 60 tahun dah nikah dengan pakcik, tak pernah jadi imam tarawih. Kali ni dia jadi, Allah rasa lapang dada, seronok betul lah dapat suami lagu ni, suamiku imamku. Dia jadi macam drama swasta. Hak baru ni syok lah. Apa nama, rahimah tanpa rahim. Saya pun tengok dia, dah tak pergi kuliah mana tu ni kan, PKP tu, kita tumpang tengok sama.
Kan? Lepas tu saya tanya, Pak Cik duk baca surah apa? Dia kata 2 rakaat qul hu. Tak apalah, terus habislah saya sembahyang tu dah. Tahun ni kita boleh insya-Allah kalau kita pakat jaga SOP penjarakan kita kan, pakai mask, jaga jangan duk berimpun tak tentu ala rapat kan. Kalau takat jumlah lah ni 1000 lebih, insya-Allah akan turun lagi, kita boleh tarawih. Tapi kalau dia naik menyerit tak duduk 5000, kita takut. Semua letak kita jaga pada kita lah. Kita pakat-pakat jaga, kita boleh tarawih. InsyaAllah bulan Ramadan dia main ramai. Pasal apa? Pasal antara muslihat iblis ni, dia banyak nak kacau kita ni, supaya tak boleh buat amal ibadat. Salah satunya dia hias kebaikan ni supaya kita nampak tak seronok. Dan dia hias benda-benda hak tak apa bagus tu supaya kita nampak syok, seronok kan. Dia gitu boleh. Sungguh saya tuan-tuan pergi cari orang hak tak pernah main sembahyang. Mayang pun tak. Pagi esok ajak dia pergi makan roti canai. Dia kata, ni aku nak tanya hang abang tu. Hang tengok masjid dengan supermarket hak mana syok? Dia akan kata supermarket lah syok. Orang semua ada masjid kan ada apa? Pasal apa? Pasal iblis tutup kebaikan tu. Tapi bila main Ramadan dia tak boleh lah. Dia tak boleh nak hias, bagi orang nampak boring, tak seronok. Tu yang main sampai nak sengit masjid. Nak sengit. Surau pun habis puasa tercungit masjid. Tinggal tu imam kan jatuh kuasa depan. Tidak ada sengit. Sebab apa? Ada kawan masuk pintu ni. Kita tengok kawan dia seorang masuk pintu tu. Dia renung-renung tengok, dia liga tu Allah Ibrahim, lama kita tak jumpa, alhamdulillah panjang umur jumpa lagi kita. Last kali aku jumpa hang 2 tahun sudah. 2 tahun sudah atau 2 tahun lepas dah kan? 2 tahun sudah ni. Pasal apa? Lepas Ramadan tak main, terpedaya dengan iblis. Tengok hebatnya Ramadan ni, Allah tak bagi iblis kacau. Kita boleh puasa. Bulan lain nak puasa jenuh. Bini jenuh pujuk. Kan? Bini puasa bayar. Lepas tu hari Senin, tepak hang mai puasa sama. Hang buatlah siapa suruh tinggal. Sampai jenuh dia ugut. Tak mau tak apa, tak mau. Okey. Dia ugut apa tak tahulah kan. Puasa lah ada orang. Tapi bulan Ramadan ni kita rasa tak puasa, rasa tak syok. Rasa lekeh, rasa apa nampak tu. Sebab iblis tak ada. Kan? Sebab tu kita kena faham, kita ni boleh mujahadah buat amal ibadat ni kalau kita lawan syaitan. Di luar Ramadan, sebulan Ramadan tu Allah dah didik kita dah. Tapi pasal apa kita tak pertahan didikan tu? Keluar Ramadan kita buat seolah macam bebas boleh buat apa saja. Cuba kita pasak lagu tu juga. Syaitan musuh aku. Dia nak tipu aku, dia nak bagi aku rugi lagu dia esok di akhirat. Kita pegang yang tu. Kita tak buat dah benda-benda tak elok. Tapi kita lemah kan, kadang-kadang kita terpedaya. Kita hanyut juga. Jadi sebab tu antara hikmah Ramadan, setahun sekali Allah masuk balik. Sebab tu untung kita, tuan-tuan. Allah panjangkan umur kita, Allah nak bagi masuk lagi bulan ni supaya dia nak perelok kita. Yang tu kita kena ingat. Ini satu sifat yang beruntung yang ada pada kita. Allah masih sayang kita. Walaupun kita seorang aja tahu siapa dia kita. Terus mana kita punya jahat yang ada dalam diri kita. Kita tahu. Tapi pasal apa Allah bagi masuk lagi Ramadan? Sebab Allah sayang kat kita. Dia nak ubah kita. Kalau kita tak ra'i kasih Allah pada kita, rugilah kita. Jadi Ramadan itu menjanjikan segala-gala. Di samping tu ada benda yang boleh menghalang kita nak dapat tawaran-tawaran dari Ramadan ni. Salah satunya hak kita baca ni, tak jaga persaudaraan Islam. Dalam satu riwayat Nabi menyatakan ada 4 golongan manusia terhalang dia daripada rahmat Allah.
dia duduk dalam bulan Ramadan, terhalang. Siapa dia tak dapat rahmat Allah, mai Ramadan Allah nak bagi rahmat dia, tapi dia kan jauh dari rahmat Allah. Yang pertama, orang yang kekal minum arak, minum arak, dan yang sewaktu dengannya. Yang serupa dengan arak ni apa dia? Kita minum, kita jadi melelong, jadi lalong, duhalah kan. Apa-apa pun selain benda arak yang boleh bawa kita ke situ, kita duk kekal benda ni. Orang ni jauh daripada rahmat Allah. Kan? Jauh dari rahmat Allah. Roti azab, tinggal terus benda-benda lagu tu. Kerana kita lebih sayang rahmat Allah. Satu. Yang kedua, orang yang derhaka kepada dua ibu bapa. Dia masuk Ramadan dengan mak pak dia berkelahi. Dia ada mengecik hati mak pak dia. Puasa tarawih tunggu terbalik, tapi dengan mak dia ada masalah. 4 tahun dah tak tegur. Orang ni malang, terhalang rahmat Allah pada dia. Sebab tu yang masih ada ibu bapa kan, sebagai nak sambut Ramadan, dia kena mohon keampunan pada dua ibu bapa. Tu elok. Kan, macam orang Arab buat. Kita nak salam, cium tangan apa semua pagi raya. Dah habis dah Ramadan. Yang lebih penting nak masuk Ramadan ni. Tak apalah raya-raya buat lain. Raya sakan, pakat salam lah laki bini anak dengan mak pak, laki bini pun qiyau hui sebelum main raya. Laki dia kata, bini kata minta maaf lah bang oi, cik ada banyak buat salah. Ramadan habis dah, pagi raya. Lagi dia kata, mah aku duk ingat hang tak ada salah apa. Hang bagus masak, pakai jaga makan semua elok. Rumah ni hang ada salah apa? Ada, abang tak tahu. Apa dia? Cik selalu curi duit abang. Abang kan pagi raya. Lepas tu yang lagi dia pun kata, tak apalah mah kalau hang dah minta ampun tu, aku pun teringin juga nak minta ampun kat hang. Kok ada salah silap. Dah abang tak ada salah silap apa, suami misali je dah. Cik tak pernah rasa apa pun lah. Ada, tak ada, hang tak tahu. Apa dia? Aku ternikah seorang lagi. Raya pula, raya ke mana, apa ke mana. Kalau minta ampun dah. Yang penting sebelum Ramadan, biar kita masuk Ramadan, kita dengan mak pak kita suami isteri dalam keadaan bersih hati kita. Tapi disebut ada Nabi itu. Tapi yang ketiga ni, yang kedua, orang yang derhaka kepada ibu bapa. Pastikan. Sebab tu orang dulu-dulu, tuan-tuan perasan tak, dulu-dulu kampung Langkawi pun apa ni, bulan Syakban ni tu imam gantung periuk. Tak masak nasi lah. Pasal apa? Pakat buat kenduri arwah. Orang ni buat kenduri arwah, orang ni buat kenduri. Pasal apa? Nak jumpa mak pak tak ada dah kan. Jadi nak kenang kat depa, nak sampaikan pahala kat depa sebelum Ramadan ni, buat bagi orang jamu makan, buat tahlil apa semua. Tu dulu lah pasal tak ada dah. Dia tak tahu lah, ada kampung ada lagi. Tambah pula puak-puak yang hidup kata bid'ah lah buat kenduri arwah, lagi haru. Akan bagi makan orang nak masuk syurga, nak masuk neraka. Tu pasal tu buat tahlil, takkan tahlil la ilaha illallah nak masuk neraka. Jadi benda-benda yang macam ni lah saya kita dah petikai, benda kebaikan. Selagi tak ada nas yang mengharamkan, jalan benda tu benda baik kan. Pasal apa buat tu? Pasal masyarakat kita dulu dia terdidik macam tu. Dengan mak pak hormat. Dulu tak berani dengan mak pak. Apa kata mak, apa kata pak, hak tu ikut. Lah mak pak kena ikut. Tak tahu siapa jadi tu. Kita pun terasa kan dulu.
Pelik kita dengan anak kita lah lain dengan kita dengan pak kita dulu lain. Jaga anak ke mana asal turut terpaksa nak buat apa nak. Dia jadi pasien tu. Anak tak kelumbung, tak pakai, tak bayar kata apa. Awak maklum tak tegur. Ustaz, itu peti air 2 pintu dia beli. Bayar tak habis lagi, lagi dia tegur, dia punya bai tak bayar, tak makan aiskrim maklum pun. Dia jadi lagu tu. Tuan-tuan, ni zaman kita lah nak buat lagu kan. Sebab tu dia lahir beramai anak-anak yang tak macam dulu. Tapi kita kena usahalah. Pesan kat anak-anak kita, jaga hampa masuk Ramadan. Kalau ada di hati ayah mak ni rasa terkilan ke apa ke dengan perbuatan apa selama ni, rahmat Allah tak main. Suruh mereka bermaaf-maafan. Yang ketiga, orang yang memutuskan silaturahim. Ni sama-sama orang Islam. Kan? Sama-sama orang Islam. Dalam riwayat lain kata, yang tak bertegur selama 3 hari, tak cakap 3 hari. Kita tengok dalam jiran kita, qarya kita, ada orang aku tak tegur lebih dah 3 hari. Kadang-kadang bukan dekat 3 hari, 3 kali pilihan raya lah tak tegur. Ni lagi dahsyat dah. Kita semua ni semua ujian zaman sekarang, zaman kita. Sebelum sampai Ramadan, sallu ala Nabi. Jumpa kawan, selamat menyambut Ramadan. Aku minta maaf lah buat ada salah dan silap. Arab buat tu kan. Dulu masa saya duduk di Mesir, masa tu tak ada handphone dulu. Dia pun buat kad macam kad raya. Ramadan Karim. Hantar kat kawan-kawan ni. Jumpa sama-sama Ramadan Karim. Kawan tu pun jawab Allahu Akram. Sebab apa? Bila jumpa, menghubungkan balik silaturahim, bermaafan, masuk Ramadan. Dan yang keempat ialah orang yang masuk Ramadan ada di hati dia perasaan dengki kepada sesama Islam. Hasad, dengki. Jadi buang 4 perkara ni sebelum mai Ramadan, supaya Ramadan yang menjanjikan ribuan kebaikan daripada Allah menjadi milik kita. Kita tak jadi orang yang Nabi kata kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Ramai orang yang puasa tapi dia tak dapat apa daripada puasa dia melainkan lapar dahaga. Hak lain, keampunan, ke rahmat, ke kebebasan neraka, apa semua banyak lagi lah. Tidak ada bagi dia. Jadi hadis kita ni menunjukkan bagaimana rapatnya, eratnya hubungan kasih sayang sesama Islam. Hadis ini riwayat Tirmizi. Kata Tirmizi, hadis ini hadis hasan. Satu, pengajaran dia haram bagi orang Islam mengkhianati dan mendustai orang Islam yang lain. Haram hukum dia. Bukan dia sikit-sikit. Haram kita menyakiti, mendusta, mengkhianati saudara Islam yang lain. Yang kedua adalah menjadi kewajipan orang Islam untuk memelihara dan menjaga maruah dan harta benda orang Islam yang lain. Tolong jaga harta benda dia macam harta benda kita. Sayang, jaga. Anak-anak dia macam anak-anak kita. Cuma isteri dia jangan buat macam isteri kita. Itu kacau. Kita jagalah, tolong jaga. Macam mana kita sayang. Kita tak mau anak-anak kita terbabas. Kita juga tak mau anak-anak saudara Islam kita ni terbabas gitu. Tolong jaga contoh harta benda dia. Kan? Jaga, tengok kita balik kerja apa ke malam, tengok lalu tengok macam orang duk surung motor. Tamak. Duk pakai topeng surung motor. Jangan kata melantak bila jaga tepi kain orang apa semua ni orang jaga kita sudah. Jangan, kena ambil tahu macam mana nak selesaikan benda dia. Halang, jaga keselamatan harta benda dia, jiran kita dan sebagainya. Ini dituntut dalam agama, kewajipan kita.
bertanggungjawab bukan sahaja pada harta benda kita, anak pinak kita, tapi kita juga bertanggungjawab untuk memelihara keselamatan harta benda saudara Islam kita, kehormatan diri dia dan sebagainya. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau masyarakat kita ada sifat ni, seronok, aman, damai, macam satu masa dulu. Tapi Nabi kata dia akan sampai satu zaman, akhir zaman, manusia orang Islam pakai hidup nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Pakai tak ambil tahu, jaga kita aja. Tu yang Islam pun jadi lemah, maka porak peranda pun semakin menjadi-jadi sebab benda-benda ni tak jaga. Hubungan al-muslim akhul muslim tidak terbina dalam kehidupan masyarakat. Jadi itu satu hadis untuk kita renung pada kesempatan ni dalam bab yang sedang kita baca, iaitu bab memelihara kehormatan kaum muslimin. InsyaAllah nanti kita sambung pula hadis yang ke-66. Jadilah kita masih dengan SOP Taka Aisyah habis kita bola. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatihi al-a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.